Hai, saya Nur Syuhada. Assalamualaikum, nama saya Nurul Ain binti Mahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia binti Ismail. Hai, saya Nabila Fatin binti Ghazali. Hai, saya Tengku Hanisa Syara. Baiklah, kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan kritikan artikel yang bertajuk Isu dan Permasalahan Pentaksiran Alternatif dalam Sistem Penilaian di Malaysia. Yang pertama, pada bahagian pengenalan, seperti yang kita tahu, tajuk artikel yang dipilih adalah Isu dan Permasalahan Pentaksiran Alternatif dalam Sistem Penilaian di Malaysia. Pengarangnya adalah Muhammad Haizal Yusof atau Yusof dan Nur Asma Uthman. Tahun terbit adalah pada tahun 2019, terbitan e-Proceeding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan 2019. Seterusnya, kita melihat kepada idea utama yang terkandung di dalam artikel ini. Idea utama yang terkandung dalam artikel ini adalah mengenai isu dan masalah dalam pelaksanaan pentaksiran alternatif. Antara isu yang tercatat atau terkandung di dalam artikel ini ialah kesediaan guru, sikap guru, pengetahuan pentaksiran, bebanan guru dan pihak berautoriti. Idea utama yang betul-betul menarik perhatian kami adalah subtopik di bawah isu dan masalah, iaitu pengetahuan pentaksiran. Pengetahuan pentaksiran ini sangat penting untuk guru pada hari ini adalah kerana ianya dapat menilai pelajar dalam proses pembelajaran dan pengajaran, termasuklah memberikan pentaksiran alternatif. Apabila guru faham apa yang mereka perlu tafsir dan dalam proses PDP dengan pelajar, guru boleh mengajar dengan lebih efisien dan jelas. Hal ini kerana guru telah tahu apa yang ingin disampaikan dalam proses PDP dan boleh terus mencatat maklumat pentaksiran hasil daripada PDP di dalam kelas pada hari tersebut. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kepahaman pelajar mengenai topik yang diajar pada hari tersebut. Sebab difahamkan ramai guru yang tidak tahu membuat pentaksiran yang betul terhadap pelajar. Jadinya cara untuk mengatasi masalah ini guru perlulah dihantar untuk berkursus, latihan dan pendedahan secara formal mengenai proses pentafsiran PBS ni. Hal ini bertujuan agar guru dapat memproses pentaksiran ni dengan lebih jelas dan efisien. Kesimpulannya, dengan memahami pengetahuan pentaksiran dalam kalangan guru ni, masalah guru tidak tahu, tidak sempat untuk menjalani proses pentaksiran boleh dielakkan apabila guru-guru betul faham macam mana nak mentafsir pelajar tersebut. Saya akan membentangkan idea-idea baru di dalam artikel ini. Untuk idea yang dicadangkan oleh penulis, beliau berusaha untuk mencadangkan beberapa idea yang baik dan mudah digunakan di dalam penulisan artikelnya. Idea yang dicadangkan oleh penulis juga telah dipakai pada masa kini namun tidak secara holistik. Penulis juga memberi idea cadangan yang disertakan dengan beberapa contoh untuk memudahkan para guru melakukan proses pentaksiran. Apakah idea yang boleh dipraktikkan? Baiklah, secara amnya, semua idea yang penulis cadangkan di dalam artikel ini boleh dipraktikkan dan telah pun dipraktikkan pada masa kini. Namun begitu, cadangan yang penulis ketengahkan sebagai contoh in-house training masih boleh diimplementasikan secara menyeluruh untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru untuk melaksanakan aktiviti pentaksiran. Saya Nadia binti Ismail akan menjawab soalan nombor 3, iaitu adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan pembincangan yang diutarakan dalam artikel ini? Ya, kami amat setuju. Penulis berjaya menyampaikan isu berkaitan konsep pentaksiran, kekangan pentaksiran alternatif dan membuat rumusan dengan baik. Malah, penulis juga turut menyertakan idea dan contoh yang mudah difahami oleh guru. Dan penulis juga memberikan cadangan yang relevan bagi memastikan proses pentaksiran alternatif berjalan dengan baik di masa hadapan. Secara keseluruhannya, berikut merupakan penilaian kami tentang organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini. Dalam penyampaian idea, penulis amat peka dengan kejelasan ayat agar ia lebih difahami. Berdasarkan penilaian kami, penulis menggunakan beberapa teknik untuk menyampaikan idea utama, iaitu isu dan masalah dalam pelaksanaan pentaksiran alternatif. Antara teknik-teknik tersebut ialah teknik didaksi, dimulai dengan pernyataan umum, kemudian penulis mengembangkan ayat topik diikuti dengan pernyataan yang lebih khusus.
Di sini, isi penting telah disampaikan dahulu, diikuti huraian dan seterusnya kesimpulan. Selain itu, penulis menggunakan teknik pencerakinan atau lebih dikenali sebagai teknik analisis. Topik yang dibincangkan telah dibentuk kepada beberapa komponen. Sebagai contoh, topik ini mempunyai komponen-komponen seperti konsep, jenis pentaksiran iaitu summatif dan formatif, isu dan kekangan serta cadangan penambahbaikan. Tambahan pula, terdapat teknik pentakrifan di mana penulis menerangkan konsep pentaksiran dalam bentuk penerangan yang jelas dan terperinci. Seterusnya, teknik petikan digunakan bagi menyokong dan mengukuhkan idea tersebut. Petikan ini diletakkan di setiap huraian subtopik bagi mengekalkan kesahan dan kebolehpercayaan intipati. Namun, terdapat penggunaan petikan dari artikel yang agak lama di mana ia masih relevan dengan isi kandungan yang dibincangkan tetapi tidak selari dengan kehendak rujukan iaitu sekurang-kurangnya 5 tahun terbaru. Sebagai contoh, saya mengambil petikan Nur Asmah 2000 dan Zambi tahun 2004 yang berpendapat bahawa guru perlu benar-benar tahu pelbagai model dan kaedah PDP dan berusaha menggunakannya mengikut kesesuaian. Akhir sekali, penyampaian yang digunakan mudah difahami kerana susunan dan organisasi idea diketengahkan secara kasar tetapi masih kekal dan fokus pada isi utama iaitu kekangan dalam pentaksiran alternatif. Penulis juga memaklumkan perkara yang ingin disampaikan dengan jelas dan konsisten dengan menggunakan bahasa, ayat dan imbuhan yang tepat. Yang terakhir iaitu cadangan idea tambahan di mana terdapat dua cadangan yang dikemukakan. Yang pertama, penulis boleh menjalankan satu kajian lengkap untuk mengkaji isu dan permasalahan pentaksiran alternatif kerana berkemungkinan dapatan kajian kalau kita buat kajian sekarang berbeza dengan hasil dapatan kajian-kajian yang lama. Dan yang kedua, penulis boleh menyediakan satu ruangan glosari pada akhir penulisan artikel untuk membantu golongan pembaca yang mungkin baru pertama kali mendengar terma-terma yang digunakan dalam pendidikan. Jadi itu sahaja perkongsian daripada kumpulan kami. Terima kasih.